Saya melihat Perdana Menteri ini memberi ruang yang cukup besar, cukup luas kepada Yang Berhormat Datuk Seri sebagai Timbalan Perdana Menteri. Apa sebenarnya yang Perdana Menteri mau lihat dengan harapan yang diberikan ataupun jawatan yang diberikan kepada Datuk Seri? Saya fikir Harapkan dalam tempoh 5 tahun mendatang. insya-Allah tak perlu tunggu 5 tahun. Ya, saya yakin dengan kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar, beliau adalah seorang idealis politik yang saya kenali, yang kita sama-sama kenali. Idealisme inilah yang mahu diterjemahkan dalam bentuk dasar dan juga dalam bentuk pelaksanaan kepada the game changer yang perubahan-perubahan yang mahu diperkenalkan. 3 elemen itu, iaitu jajaran baru, kestabilan politik dan kesejahteraan kepada rakyat keseluruhannya, insya-Allah. Mana yang ada rasa amarah tu, ya, jangan layan api yang datang daripada tiupan mulut-mulut iblis dan syaitan. Ya. Kalau ada api kemarahan, ambil air semayang, insya-Allah redalah. Kalau lebih baik lagi, semayang sunat banyak-banyak, insya-Allah lebih sejuk lagi. Jangan layan perkara macam itu. Kalau nak marah, ya, saya berhak lebih marah lagi sebab saya tersimbah macam-macam api. Tetapi saya padamkan api itu dengan rasa ketenangan jiwa. Kita tengok Presiden MCA, MIC kan sampai menuntut supaya Datuk Seri letak jawatan, sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam sejarah dia. Bagaimana Datuk Seri mahu move on dalam situasi begini? Saya telah maafkan itu semua. Situasi yang menekan mereka ketika itu, ya, adalah disimbah oleh limbah-limbah dari dalaman yang tentu hanya mutu yang mengenal mak nikam. Tidak suka jika politik wang digunakan sebagai asas untuk membentuk pola pemikiran baru dan perubahan sikap kepada pengundi-pengundi, terutama pengundi-pengundi baru. Saya bukan menuduh, tapi saya dapat laporan daripada pelbagai pihak. Dan bukti video pun ada, diambil, direkam. Ya, kalau itu mahu dijadikan sebagai bukti untuk siasatan dilakukan sama ada oleh SPRM atau oleh SPR, maka itu adalah bukti-bukti yang nyata. Dan kalau mahu mengambil saksi-saksi hidup pun ada. Tetapi pepatah Melayu pernah mengatakan, panas setahun, hujan sehari. Apatah lagi hujan lebat turun 2-3 hari sebelum hari pengundian. Dan banjir di setengah kawasan. Termasuk di Baling? Dan di Bagadatuk juga. Okey. Mungkin di Gombak. Tapi saya terhidu bangkai tikus di banyak tempat. There is always skeleton in the cupboard. Jadi, bagaimana sebuah organisasi mahu menang banyak jika masalah, ya, melayani perbezaan, melayani kepentingan peribadi, melayani kepentingan peluntuk kelompok menjadi keutamaan berbanding dengan kepentingan parti pada keseluruhan. Saya ingin sebut tidak lebih daripada 2 orang yang tidak setuju daripada seluruh ahli Majlis Tinggi yang ada. Jadi, adakah itu tidak demokratik? Apa jadi dengan kumpulan SD10 ni? Saya beginilah, ya. We forgive and forget. Ya. Hakikatnya sekarang sudah ada keabsahan Datuk Seri. Perdana Menteri pun dah dapat 2/3. Apa yang boleh rakyat harapkan dalam tempoh 5 tahun mendatang? insya-Allah tak perlu tunggu 5 tahun. Ya, saya yakin dengan kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar, beliau adalah seorang idealis politik yang saya kenali, yang kita sama-sama kenali. Idealisme inilah yang mahu diterjemahkan dalam bentuk dasar dan juga dalam bentuk pelaksanaan kepada the game changer yang perubahan-perubahan yang mahu diperkenalkan. Kita lihat dalam tempoh kurang daripada 30 hari beliau telah melakukan pelbagai pengumuman. Ya, saya tidak perlu ulas lagi, semuanya mengetahui. Dan
saya tidak fikir beliau perlu menunggu 100 hari untuk menjadi satu penanda aras untuk the new benchmarking bagi beliau memperlihatkan prestasi kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh beliau. Perdana Menteri ini memberi ruang yang cukup besar, cukup luas kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri sebagai Timbalan Perdana Menteri. Apa sebenarnya yang Perdana Menteri mau lihat dengan harapan yang diberikan ataupun jawatan yang diberikan kepada Datuk Seri? Saya fikir Yang Amat Berhormat Menteri memberikan kesaksamaan kepada semua ahli-ahli jemaah menteri. Ya. Cumanya saya mungkin ada keserasian atau yang dia panggil sebagai chemistry lebih awal lagi daripada tahun 70-an lagi. Ya. Mungkin begitu ya. Tentu saya pernah menjadi orang nombor 2 pada Datuk Seri Najib. Ya. Saya melakukan perkara yang sama. Ya. Tentu juga saya berazam untuk melakukan perkara yang sama dan mungkin lebih baik. Ya. Ya, berdasarkan pengalaman saya. Saya sebut tadi soal prestasi ini bukan saya yang mengukur. Prestasi ini ialah rakyat sendiri mengukurnya. Ya. Bukan hanya dari segi the spiral theory of satisfaction, ya, tetapi ialah bagaimana kita mencuba sedaya mungkin yang boleh untuk memenuhi cita rasa rakyat bagi mendepani permasalahan yang mereka hadapi. Saya ingin berkongsi sedikit saja, ya, bahawa parti-parti yang mendukung kerajaan perpaduan mempunyai manifesto parti masing-masing. Ya. Telah dipersetujukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya manifesto yang berbeza itu dicari similarity dia, kesamaan. Artinya titik persamaan harus dicari. Ya, sekarang ni ada kurang-kurangnya 5 parti, ya, dan lain-lain parti dan ahli parlimen bebas. Apakah dia similarity dia, titik persamaannya? Ialah tentang kos sara hidup. Semua parti mempunyai manifesto begitu. Jadi itu menjadi keutamaan. Di dalam perkiraan saya, daripada banyak aku janji dalam manifesto itu, terdapat sekurang-kurangnya 20 perkara yang mempunyai kesamaan tiap-tiap parti. Ya. Cuma dia wordings yang mungkin ayatnya berbeza, tetapi matlamatnya sama. Jadi itulah sebabnya sebuah sekretariat, ya, yang tetap diwujudkan untuk melakukan penyelarasan antara parti-parti di dalam kerajaan perpaduan ini, ya, bukan hanya berdasarkan kepada soal mentadbir kerajaan yang tentunya Jemaah Menteri adalah badan yang paling afdal untuk mengendalikannya, tetapi di dalam sekretariat tetap ini kita melihat titik persamaan dan merapatkan titik perbezaan jika ada, supaya kerjasama ini boleh dibuat untuk jangka sederhana dan jangka panjang. Dan insya-Allah dengan azam yang begitu, saya yakin, ya, apabila keserasian itu dapat tumbuh dengan subur, maka yang dapat manfaat ialah rakyat. Bukan soal-soal politiking di antara parti-parti yang akhirnya memberikan mudarat pada rakyat, memberikan kesengsaraan pada rakyat. Yang kami mahukan, yang kami dambakan ialah soal kesejahteraan pada rakyat dengan mewujudkan kestabilan politik di negara kita. Apakah tidak akan ada syaratan kedua untuk menggugah kerajaan ini? Saya tidak mahu mendahului hukum Allah lah. Okay. Ya. Kalau ianya berlaku, kita harus depani persoalan itu. Tetapi kita harus ingat, terdapat akta anti lompat parti. Yang meluluskannya ialah ahli-ahli Dewan Rakyat ketika itu yang telah digazetkan, yang harus dipatuhi oleh semua ahli-ahli parlimen dan semua parti-parti politik. Baik, saya nak bagi Datuk Seri untuk Datuk Seri simpulkan tajuk kita pada malam ini, ataupun kalau ada yang Datuk Seri tertinggal tentang nak sebut tu susah kan, perdamaian politik negara kita ini. Saya tidak panggil itu sebagai perdamaian. Asasnya ialah jajaran baru politik nasional. Baik. Itu asas.
matlamat kita ialah kestabilan politik. Dan tujuan terakhir kita adalah untuk kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Jadi, 3 elemen itu, iaitu jajaran bahu, kestabilan politik dan kesejahteraan kepada rakyat keseluruhannya, insya-Allah. Harus diingat, di dalam majlis tinggi, ya, kita berbeza pendapat, tetapi bila sesuatu keputusan itu telah dicapai, ya, mereka sepakat, ya. Saya tidak mahu berkongsi di ruangan ini untuk bercerita berapa orang yang tidak setuju. Saya ingin sebut tidak lebih daripada 2 orang yang tidak setuju daripada seluruh ahli majlis tinggi yang ada. Jadi, adakah itu tidak demokratik? Adakah saya gunakan kuasa otokratik ataupun saya seorang diktator yang membuat keputusan sendiri? Saya jaga kepentingan parti saya sendiri. Kerana ini amanah yang diberikan oleh perwakilan yang telah memilih saya di dalam Perhimpunan Agong tahun 2018. Kepentingan yang dijaga sehingga Datuk Seri terpaksa dihadapkan dengan berbagai tuduhan yang Datuk Seri lalui. Tanya. Saya nak tanya, apa jadi dengan kumpulan SD10 ni? Saya beginilah, ya. We forgive and forget. Ya. Hakikatnya sekarang kerajaan yang ada ialah kerajaan yang mengambil kira kepentingan semua rakyat dari pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai latar belakang. Ya. Tentunya kalau kita lihat, ya, yang terakhir, ya, kerajaan Malaysia memperolehi 2/3 majoriti ialah pada pilihan raya umum ke-11 ketika Yang Amat Berhormat Tun Abdullah Badawi menjadi Perdana Menteri. Selepas itu kita bentuk kerajaan tetapi tidak dapat 2/3. Pilihan raya ke-12, pilihan ke-12, ke-12, ke-13, ke-14 kita langsung kalah. Ya, yang ke-15 ini pertama kali kita dapat 2/3 majoriti walaupun tidak melalui peti undi, tetapi mengikut kebijaksanaan atau political wisdom di kalangan pemimpin-pemimpin politik bagi membentuk kerajaan perpaduan ini. Maka kekukuhan inilah yang akan kita bina untuk membentuk sebuah negara yang mempunyai kestabilan politik. Kestabilan itulah yang akan dapat menggamit semula FDI, Foreign Direct Investment, dan dapat melakukan reinvestment melalui domestic direct investment dan juga dapat memberikan peluang pekerjaan, insya-Allah, ya, atau menyelesaikan masalah underemployment, ya, ataupun mismatch di dalam bidang pekerjaan, orang yang mempunyai kelulusan tinggi tetapi untuk survival hidupnya terpaksa membuat kerja-kerja e-hailing atau membuat penghantaran yang pelbagai bentuk. Jadi perkara-perkara yang itulah yang menjadi keutamaan kepada kami. Betul, saya ada satu komen ni, Muhammad Ali Mak Suad, forgive and forget, dia kata. Tapi kena hati-hati. Ya, setiap waktu kita berhati-hati. Di komen kita tahu suami isteri pun sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula ahli-ahli politik. Semuanya bercita-cita tinggi. Ya. Jadi kita menyantunilah semua perbezaan-perbezaan itu. Kesempatan ini saya juga nak tanya, Datuk Seri duga tak PRU 15 begitu UMNO lalui keputusan dengan dapat 30? Saya tidak pernah menduga jika adanya penyatuan, rasa kekitaan dan juga kerja sepasukan sepenuhnya di dalam UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi saya terhidu bangkai tikus di banyak tempat. There is always skeleton in the cupboard. Jadi, bagaimana sebuah organisasi mahu menang banyak jika masalah, ya, melayani perbezaan, melayani kepentingan peribadi, melayani kepentingan kelompok menjadi keutamaan berbanding dengan kepentingan parti pada keseluruhan. Datuk Seri melihat gerombolan sokongan anak-anak muda terutamanya dalam PRU 15 baru ini kepada parti lawan.
Saya tidak setuju perkataan gerombolan itu. Dia macam Segala. pengganas komunis Okey. sebenarnya. Ya. Sebab kita harus lihat bahawa ya, UMNO dan Barisan Nasional mempunyai wakil rakyat, sama ada ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri yang memberikan khidmat sepanjang masa. Kami bukan ahli-ahli politik bermusim. Tetapi pepatah Melayu pernah mengatakan, panas setahun, hujan sehari. Apatah lagi hujan lebat turun 2-3 hari sebelum hari pengundian. Dan banjir di setengah kawasan. Termasuk di Baling. Dan di Bagan Datuk juga. Okey. Mungkin di Gombak. Gombak tu kita boleh terima lah. Ya, saya fikir ya, kadang-kadang ya, politik pembangunan dulu telah berlalu. Politik perkhidmatan juga mungkin akan berlalu. Ya. Saya tidak suka jika politik wang digunakan sebagai asas untuk membentuk pola pemikiran baru dan perubahan sikap kepada pengundi-pengundi, terutama pengundi-pengundi baru. Saya bukan menuduh, tapi saya dapat laporan daripada pelbagai pihak. Dan bukti video pun ada, diambil, dirakam. Ya, kalau itu mahu dijadikan sebagai bukti untuk siasatan dilakukan sama ada oleh SPRM atau oleh SPR, maka itu adalah bukti-bukti yang nyata. Dan kalau mahu mengambil saksi-saksi hidup pun ada. Datuk Seri bercakap tentang panas hujan Panas setahun, panas tahun. hujan sehari. Tapi kenapa UMNO wujudkan balik Biro Kebajikan UMNO? Sebab kita tidak boleh lagi daripada menyantuni permasalahan rakyat. Datuk Rafi pun tahu bila yang berbahagia Datuk Seri Aziz Rahim membawa 3 trailer dengan penuh syarat dengan makanan. Ya. Dia hantar kepada negeri yang tidak diperintah oleh UMNO pun. Adakah itu warna politik yang mahu disantuni? Tak, kita mengepikan warna politik demi rakyat. Yang banjir itu adalah rakyat. Di Terengganu dan di Kelantan. Adakah bila sampai sepadan Terengganu, maka trailer itu pusing balik ke Kuala Lumpur kerana yang akan menerima bantuan itu tidak bersama dengan kerajaan persekutuan? UMNO tidak pernah ada perasaan yang begitu. Ya. Terpulang pada penerima itu, ya, melihat ini satu sumbangan ikhlas atau sumbangan politik. Bagi saya, dalam sumbangan kebajikan untuk rakyat, tidak ada soal matlamat politik yang mahu dicapai. Soal keikhlasan dan mahu menyantuni kebajikan rakyat keseluruhannya. Datuk Seri, adakah dengan tindakan yang dibuat oleh Biro Kebajikan ini menjadikan pemimpin-pemimpin parti lawan yang menang untuk apa nak bantu, UMNO dah bantu? Mereka datang ketika saya turun ke Terengganu dan Kelantan. Ya. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan, ya, bukan sahaja menyambut saya di airport 2 kali, ya, tetapi juga mengikuti rombongan saya, ya, dan membantu juga masa-masa banjir itu. Tapi sebuah negeri lagi itu mungkin dia sibuk agaknya, dia tak ada lah ketika saya datang tu, ya. Tapi kita tak mengambil kira itu sebagai asas untuk kita membantu atau tidak membantu. Saya telah mengarahkan Datuk Seri Aziz Rahim untuk duduk sebagai jawatankuasa induk, iaitu Jawatankuasa Induk Bencana Pusat, di mana inilah pertama kalinya NGO atau badan sukarela didudukkan dalam jawatankuasa itu. Sejak akhir-akhir ini, Datuk Seri, khususnya selepas PRU15, ini pemerhati politik ini dia menyaksikan macam sudah tidak ada kesatuan atau kebersamaan dalam Barisan Nasional. Kita tengok Presiden, MCA, MIC, kan, sampai menuntut supaya Datuk Seri letak jawatan, sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam sejarah dia. Bagaimana Datuk Seri mahu move on dalam situasi begini? Saya telah maafkan itu semua. Situasi yang menekan mereka ketika itu, ya.
adalah disimbah oleh limbah-limbah dari dalaman yang tentu hanya mutu yang mengenal mak nikam. Ya, saya tidak mahu menyebut atau mengaitkan mana-mana individu. Tetapi saya tahu ianya datang daripada dalam. Tetapi apabila kerajaan perpaduan ini telah terbentuk, jelas mereka memberikan dukungan. Ya. Apabila pengundian speaker, pemilihan speaker dilakukan, jelas bahawa ke-30-an ahli parlimen itu memberikan sokongan. Ya. Apabila pengundian timbalan speaker itu pun jelas sama. Saya fikir janganlah dikenang ya, peristiwa yang telah lalu. Ya. Let us move on. Ya, untuk kita membentuk satu gagasan baru, kita memperkukuhkan parti, kita mempersiapsagakan parti kita untuk menghadapi landscape politik yang baru. Ya. Kita ketepikan perbezaan-perbezaan pandangan di kalangan kita. Ya, ya mana yang ada rasa amarah tu, ya, jangan layan api yang datang daripada ciupan mulut-mulut iblis dan syaitan. Ya. Kalau ada api kemarahan, ambil air semayang. InsyaAllah redalah. Kalau lebih baik lagi, semayang sunat banyak-banyak. InsyaAllah lebih sejuk lagi. Jangan layan kau-kau macam itu. Kalau nak marah, ya, saya berhak lebih marah lagi. Sebab saya tersimbah macam-macam api. Tetapi saya padamkan api itu dengan rasa ketenangan jiwa.